Assalamualaikum dan apa khabar semua? Lama kita tak jumpa. Jadi dah hari ni hari Rabu dah jadi dah 3 hari kita ada berada dalam boleh saya katakan waktu transisi lah, ataupun waktu perubahan daripada Movement Control Order ataupun Perintah Kawalan Pergerakan, dan sekarang telah diringankan sedikit perintah tersebut dan membolehkan industri-industri asas dan industri-industri tertentu untuk beroperasi sepenuhnya, dan kilang-kilang juga dibenarkan untuk beroperasi sepenuhnya, tetapi dengan mengikut garis panduan yang agak ketat lah, untuk memastikan kita dapat mengawal ataupun mengekang penyebaran virus COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia ni. Jadi dalam keadaan sekarang ni kita lihat ramai yang berpecah belah jugalah, dan tak tahu pasti sama ada ini satu langkah yang baik oleh pihak kerajaan ataupun tidak, dan sama ada kita patut terus kekal di bawah PKP sebelum ini untuk selama 2 minggu lagi. Sebelum, macam saya kata dalam video sebelum ni, saya rasa pihak kerajaan memang mengambil keputusan ini bukan secara terburu-buru. Mereka telah memikirkan pelbagai aspek lah, dan antara aspek yang mereka fikirkan ialah bagaimana untuk memulakan kehidupan normal kembali. Dan satu langkah pertama perlu diambil. Jadi langkah pertama itu perlu diambil ketika dalam masih lagi tempoh PKP, supaya membolehkan semua pihak memerhatikan sama ada dan memantau sama ada kita boleh ataupun tidak boleh mematuhi keperluan-keperluan untuk membuka kilang dan memastikan penyakit tidak dapat terusan. Jadi antara benda yang kita perlu masih lagi lakukan ialah sama juga seperti sebelum ini, iaitu face mask bila berada di luar, dan juga memakai alkohol sanitizer untuk memastikan virus dapat dibunuh di tangan kita ke, atau di mana permukaan kita yang bersentuh dengan barang-barang di luar. Jadi kita juga sekarang ni dah jadi normal, bila nak pergi kedai orang ambil suhu badan dulu jadi macam normal lah, kita terima lah benda tu. Cuma penjarakan tu menyebabkan masalah sikit, kerana kita perlu menunggu giliran untuk masuk ke kedai, kerana mereka menghadkan bilangan pelanggan yang ada di dalam kedai untuk memastikan kita dapat mengekalkan penjarakan sosial. Tapi itu pun kita lihat di dalam kedai tak begitu ramai kita yang mematuhinya lah. Pasal bila nak pilih sayur tu kita tak tunggu belakang, kita hanya tunggu belakang bila nak beratur, nak bayar tu pasal ada orang tengok perhatikan kita. Jadi tak tahulah takkanlah pihak kedai serbnika, pasar raya semua nak kena ada orang perhatikan kita untuk melakukan penjarakan sosial kan. Saya rasa ini sesuatu yang kita perlu lakukan sendirilah, tak perlu nak kena ada orang beritahu kita dan tengokkan. Inilah the new normal lah kan yang kita katakan. Tapi hari ni saya bukan nak sembang pasal benda tu, saya nak cerita pasal industri otomotif kita dan bagaimana ia akan bangkit semula lah. Jadi kita lihat sekarang syarikat-syarikat semua sedang melakukan persediaan untuk memulakan operasi di kilang dan juga di bahagian pengedaran dan juga bahagian alat ganti dan juga di bahagian jualan lah. Jadi semua tengah bertungkus-lumus sekarang untuk mencari keadaan. Sebenarnya sekarang ni mereka berada dalam posisi di mana mereka sedang melihat kedudukan mereka lah, dan assessing their situation and looking forward, macam mana nak betul-betul boleh move forward lah. Memang sejak PKP diumumkan, saya rasa kebanyakan syarikat lah yang betul-betul bersedia dengan SOP yang lengkap, mereka telah keep off apa yang digelarkan business continuity punya program lah ataupun protokol, kerana ianya satu keadaan yang luar biasa yang di mana kalau tidak ada persediaan mungkin syarikat ataupun industri yang boleh melingkup lah. Jadi saya tengok syarikat-syarikat yang besar semuanya dia dah ada business continuity protokol, dia dah keep off. Jadi dia dah tengok dah keadaan. Dalam keadaan itu dia memikirkan bagaimana untuk melangsungkan perniagaan lah. Jadi berapa banyak cash ada di
because these companies, they want bleed a lot of cash. Sebagai contoh lah, katalah kita kira contoh syarikat macam Perodua, yang ada orang yang digajikan di headquarters saja 10,000, lebih kurang 10,000. Jadi 10,000 tu kalau kita kata gaji purata lah gaji purata katalah 2,500 lah kita kata gaji purata 2,500 lah, ataupun 3,000 lah gaji purata. Kalau kita nak kira gaji minimum bayar cukai lah 4,000 lah sebulan, 4,000 kali 10,000 berapa? Saya pandai kira 40 juta sebulan 40 juta sebulan tu tak lagi bayar gaji sahaja. Jadi apa-apa pun they will burn through 40 million in a month untuk just bayar gaji lah kita kata. But I rasa dia punya salary bill dekat Perodua besar lagi daripada tu lah. Sebenarnya rasa kita kata 40 juta tu pasal dengan overtime apa, tak ada siapa rasa buat 4,000 kat Perodua tu. Dia orang semua agak banyak kerja so let's say lah 40 million a month dia burn through rate lah, just untuk salary je, tak kira benda-benda lain lagi lah, overhead lain, sewa bangunan itu ni, gedebuk-gedebak apa semua, katalah 100 juta sebulan lah they have to burn through minimum lah. Apa tak jadi pun, lampu tutup semua, sewa still nak kena bayar apa semua, let's say they are running through 100 million a month. So dalam cerita pendeknya, dalam tempoh setengah bulan 3 dan sepenuh bulan 4, dia orang dah burn through let's say 150 million a month, katalah contoh lah. Saya punya matematik tak betul pun, tapi kiranya basically what I'm saying, they have to burn through a lot of cash lah. So dalam tempoh 2 bulan tu, sebulan setengah tu tak ada income masuk Ni semua orang duduk melangut, mesin semua tutup. Dan sekarang bila dah mula balik, nak masuk balik tengok, saya rasa tak ramai orang berebut nak beli kereta kot sekarang Jadi sampai bila kita tak tahu, pasal sekarang ni sebenarnya ialah musim, kita masuk bulan 3 tu musim orang beli kereta untuk raya. Jadi it's quite an important time dan semua habis kantoi kat situ. So bayangkan benda ni berlaku juga kepada syarikat-syarikat gedung-gedung serbaneka macam all the supermarket dia orang bergantung juga pada musim yang sama tu untuk make a lot of their profit masa musim-musim perayaan ni. Jadi musim perayaan Hari Raya ni ialah musim perayaan yang paling besar di Malaysia ni, dan tak berlaku sale, tak sempat nak berlaku, tak boleh nak buat apa. Yalah Jekyll buat dia punya sale lah, tapi saya rasa tak ramai orang ada mood nak raya pun, pasal kita pun rasa mungkin PKP ni akan diteruskan sampai ke raya, dan kita mungkin tak boleh beraya kat mana-mana pun lah. Mungkin probably beraya di rumah aja. Habis-habis kuat pun mungkin tak tahulah, tak tahu, saya tak tahu. Mungkin dibuka boleh travel district ke, tak tahu. Tapi tengok keadaan Selangor, wilayah masih lagi merah, lagi banyak tempat merah, saya rasa tak akan berlaku lah dalam tempoh ni. Pasal nak bagi merah tu hilang dulu, lepas merah dah hilang, tunggu 40 hari baru nak boleh buka So saya rasa dalam tempoh sampai 12 Mei ni tak sempat lah nak jadi hijau Kuala Lumpur dengan Selangor ni. Kuning mungkin, tapi hijau tak lah. Mungkin belah-belah Kedah, Perlis, semua dia orang boleh berjalan raya, tak tahu kalau nasib dia orang baik kita buat masa sekarang kat Kuala Lumpur memang tak dapat bergerak ke mana-mana lah. Jadi siapa yang tahu gatal balik daripada kampung balik ke sini, tersangkut kat sini lah. Kalau siapa yang rasa dia nak beraya kat sana tu, dan dia duduk kat sana lah, tapi kan kerja kat sini, dia nak buat macam mana dia terpaksa juga balik lah. Ramai orang yang terpaksa juga balik ke Kuala Lumpur. Tapi dalam keadaan ini saya rasa syarikat kereta semua pun akan mengambil tindakan yang sama macam syarikat-syarikat lain lah. Sebagai contoh Jekyll tadi dia cakap lah dia akan buat tawaran lah pasal kena ada duit masuk macam mana pun duit kena masuk. Jadi buat masa ni mungkin mereka terpaksa membuat tawaran-tawaran yang menarik untuk menarik pembeli ke bilik pameran mereka dan untuk membeli kereta lah. Dan saya kira sebulan setengah tu satu tempoh yang because it's not just any 1.5 month, bulan 1.5 bulan yang penting sebelum perayaan Jadi this is 1 bulan setengah yang lebih penting daripada bulan-bulan biasa. So apabila dah berlaku macam ni, pada saya dia punya kerugian itu berganda sikit lah kat situ. Tapi tak apa, nak buat macam mana, kita rasa juga ke depan ni, moving forward, the whole of the year the economy is not going to be so nice, sebab mereka yang bekerja dalam industri tourism teruk kena, dan nobody thinks that the tourism industry will be back. Dan Malaysia ni bergantung agak besar juga kepada
pelancongan, dan juga retail industri juga kena teruk. Orang-orang yang kerja dekat supermarket semua, dia orang tak dapat nak recover sebab sale macam baju gaya semua tu tak berlaku kan. Orang tailor, tukang jahit semua yang biasa tengah sibuk sekarang, mungkin tengah melangut ataupun tengah jual kuih bakar ke, tak tahu, pasal lah bisnes dah tak ada kan sekarang ni, buat masa ni lah. Dan kita tengok kadang dia orang semua sekarang ni kalau buka balik pun dia orang tak ada duit nak pergi beli kereta, ataupun kalau ada duit pun dia takkan nak pergi belanja lah, pasal dia akan sibuk kumpul duit tu untuk buat benda-benda lain. Jadi dalam keadaan macam tu, semua orang jadi desperate. Cuma yang bagusnya kali ni ialah sistem perbankan kita adalah sedikit terlindung apabila pihak kerajaan hari itu, but it's of course secara administratif lah perlindungan yang diberikan kepada sistem perbankan tu. Perlindungan macam mana? Well, bila pihak kerajaan mengatakan bahawa 6 bulan moratorium tu secara automatik kepada semua orang, dan kalau tak bayar tak dikira sebagai bad debt lah, atau hutang lapuk lah. Jadi apa yang berlaku ialah dia punya non-performing loan level dalam sistem perbankan tidak meningkat lah. So the NPL level tak bergerak. So for the next 6 months it's going to be stable. Whatever you buat, tak payah bayar pun, dia tak bergerak lah. So bank tak ada kena ambil duit daripada dia punya cash reserve dia, daripada dia punya liquidity dia untuk tampal lubang tu. So in the next 6 months they don't have to worry about that NPL level going up. Tetapi dalam masa yang sama mereka terpaksa fikir 6 bulan tak boleh collect. For 6 months they cannot collect. Dan ada yang mengatakan ini anggarannya, kosnya berbanyak bilion jugalah untuk pihak bank. Kalau bank bersaiz sederhana tu pun katanya ada dalam 500 juta sebulan jugalah kos kepada mereka dari segi keuntungan ataupun daripada segi income ke, saya tak tahu income ke, keuntungan ke, interest ataupun principal, tapi dia kata 500 million lah. I tak baca betul sangat, saya tak berapa ingat. Jadi dalam keadaan begitu ada dua perkara yang berlaku lah, iaitu NPL level tak naik, jadi bank punya liquidity position okay, protected, so handsome sikit. Jadi duit tu dia orang boleh lah guna dan boleh tawarkan lah, boleh buat tawaran untuk duit tersebut kepada kita lah kalau dia orang nak buat loan ke. So bahayanya sekarang ni, takut bank-bank ni dia buat perangai jadi macam predatory lending pula lah, dengan interest yang tinggi. Kawan saya pun ada, dia orang offer sampai 11%. 11% dah macam hutang kredit kad lah. Banyak lah, tak sampai macam seteruk kredit kad, tapi teruk jugalah kan, 11%. So saya harap pihak-pihak bank tak melakukan keadaan tersebut. Saya ramai orang desperate sekarang. Ada banyak gambar orang beratur kat luar pajak gadai. Secara ialah keadaan dah teruk, duit dah tak ada, nak still nak berlangsung kehidupan gadai lah, apa yang boleh gadai kan. Jadi keadaan memang tengah teruk untuk kebanyakan rakyat Malaysia. Jadi kita harap mereka-mereka dalam industri tak melakukan begitulah. Dan yang kita harap ialah bank-bank semua akan menggunakan keupayaan mereka untuk membantu kickstart the economy dengan memberikan interest yang berpatutan lah, dan melonggarkan mungkin syarat-syarat untuk pinjaman, dan juga kalau boleh lah pihak kerajaan mungkin menjadikan macam guarantor kepada the system, bagaimana mungkin mereka melonggarkan syarat-syarat dan guarantee a certain percentage of the loan lah, macam underwrite some of the loan, so that kalau tak boleh bayar pun the government will cover the gap lah kat situ in terms of the bank punya liquidity ke macam mana, saya tak tahu, tapi mungkin sesuatu boleh dilakukan. Dan juga mungkin juga untuk ni saya cakap sekarang specifically untuk industri otomotif lah, so mungkin syarikat kereta juga akan berusaha sembang dengan bank dan untuk subsidize some the interest, dan pihak bank pula kalau boleh bantu mereka. Dan juga kalau ialah pasal berapa loan kereta ni memang quite good lah for the banks. It's not the most profitable, tapi it's quite good for the bank. It's something lah, jalan lah kan, dia orang boleh multiply dia orang punya money lah. So printing money lah sebenarnya. Dan kalau juga kita tengok dulu tahun 1998 tu, masa keadaan teruk, kerajaan tawarkan cash for clunkers lah, iaitu di mana kalau ada kereta lama orang boleh pergi tawarkan ke bank dan dapat dan kerajaan akan bagi rebate berapa ribu, RM2,500 ke, saya tengok RM2,500 ke, RM5,000 masa tu. Pasal syarikat kereta bagi RM2,500, kerajaan bagi RM2,500. So
So dapat RM5,000 lah untuk down payment ke apa, so boleh keluarkan kereta terus. Itu akan membantu juga. Mungkin akan berlaku, saya harap ia akan berlaku, dan ini akan membantu lah. Dan juga sekarang ni kita harap, sebenarnya saya berharap pihak insurans akan memberi rebate lah kepada pemegang-pemegang polisi, kerana mereka untung banyak ni. Syarikat insurans untung banyak bulan 3 dan bulan 4 kerana kereta tak bergerak, jadi bilangan kemalangan menurun, jadi bilangan claim untuk bulan 3 bulan 4 saya rasa next to nothing lah to them kan. So kerajaan kena fikirkan bagaimana pihak insurans perlu memberi rebate kepada pemandu-pemandu di Malaysia ni. Macam mana dia nak kena bagi rebate saya tak tahu, tapi kena fikirkan sesuatu lah, pasal di Amerika Syarikat di mana the insurance market is more developed and more open, and probably dia orang ada dah menawarkan rebate cash rebate ke ataupun macam mana ke kepada pemegang-pemegang polisi. Jadi dalam keadaan tersebut ianya membantulah, walaupun kita tengok kita kena faham benda-benda macam ni semua. Orang kata macam mana dapat rebate RM50 daripada insurance company boleh membantu ekonomi. Ialah kita dapat RM50, tapi secara total kata dia bagi balik 2 bilion. 2 bilion tu nak bagi ke mana? 2 bilion tu cash. Jadi cash ni akan rotate balik masuk ekonomi. Di kawan-kawan kita yang belajar economics tu tahulah kan, economic growth ni dikira speed of circulation of money. Jadi bila ada duit untuk circulate, dia akan membantu perkembangan ekonomi lah. Jadi kalau ada 50 bilion cash yang boleh circulate, kalau tidak 50 bilion tu stuck somewhere, dia tak boleh sekarang masuk poket saya pergi beli barang-barang. Kalau berbilion-bilion tu semua masuk balik, dan dia akan membantu lah kan. Dia ada multiplying effect kita kat situ. So jadi di situ kita berharap semua ni akan dapat berlaku, di mana kita perlu masukkan wang. Sebenarnya saya nak cerita ni macam ni lah. In short, kalau kita nak ekonomi ni recover, kita kena cepat-cepat masukkan duit balik ke dalam poket pembeli. Orang macam saya, awak dan orang-orang kat bawah ni, kerana kita lah yang akan membantu meningkatkan permintaan kembali. There has to be a demand-led recovery, and kalau tak ada duit dalam poket, tak akan ada permintaan. Jadi pihak kerajaan kena memikirkan cara bagaimana untuk mengembalikan wang ke dalam poket kita semua, dan supaya kita boleh membeli balik macam biasa lah, dan membantu. Dan saya tengok sekarang ni, buat masa sekarang ni, pembelian yang utama yang berlaku dalam keadaan krisis ni bukan barang-barang persendirian lah, macam bukan personal item yang kita akan beli. Macam saya pun, kalau saya nak fikir nak beli, saya nak beli apa? Saya nak beli kamera baru untuk kerja, untuk memastikan kita boleh hasilkan lebih banyak video. Mungkin nak balik cari orang nak tolong, gaji supaya kat sini nak fikirkan macam tu lah. Sampai orang kita takkan hire anybody lah, right now keadaan agak sukar. Tapi mungkin saya akan beli kamera untuk membantu saya untuk lebih cepat menghasilkan video. Mungkin editing punya software yang lebih mudah untuk saya pakai ke, ataupun apa-apalah yang boleh menarik traffic ataupun income kepada saya punya site. Dan kalau saya katalah saya rasakan YouTube ni okey, saya masih seronok buat, saya nak continue untuk buat, tapi duit dah kurang, saya nak kena jual makanan ke, itu saya suka masak kan. Jadi okeylah, mungkin nak kena fikir macam mana pula lah aku nak buat bisnes makanan ni. Benda-benda apa nak kena beli, mungkin periuk, belanga, dapur, packaging kan, untuk bungkus makanan tu, labeling, benda-benda macam tu lah. Mungkin saya nak kena allocate duit tu, duit yang tadi baju raya tu tak pergi beli baju raya, tapi pergi beli benda-benda macam ni lah. Pasal itu yang akan membantu saya dalam tempoh jangka masa dekat dan sederhana. Pasal kita continuity, kita berniaga sendiri kan, kena fikir macam mana nak survive lah. Kalau tidak, macam mana? Sendiri bos, sendiri kuli kan. Jadi kita harap benda-benda yang harap akan berlaku ialah bank akan menggunakan keadaan liquidity yang bagus mereka untuk membantu ekonomi, dan jangan tekan interest, bagi interest bagus kepada semua orang. Dan pihak insurans tolong bagi balik rebate apa yang dia orang dah dapat untung. Dan juga syarikat kita, saya rasa akan tawarkan package-package menarik lah untuk orang membeli kereta mereka. At least you move metal adalah kan, ada something lah. So mungkin dia kena suffer with margin yang lebih nipis, tapi at least ada income dan tak rugi. Pihak kerajaan pula kalau boleh ada insentif lain, tak tahu. Mungkin dalam tempoh ni, ingat tak masa tempoh
tanpa GST sekejap tu kan, dia punya sale mencanak naik kan. Adakah mungkin dalam tempoh ni kerajaan boleh melakukan sesuatu di situ? Kita pun tak tahu. Mungkin it might lead to something even more interesting. Let's say kita re-implement balik GST pada 3% ke, so lower rate, dan bagi cuti GST 3 bulan ke, buat masa sekarang ni 3 bulan ke 6 bulan ke cuti GST supaya orang boleh pergi beli kereta dan menikmati the savings. Pasal bila beli kereta ni dia ada knock on effect macam-macam bukan beli kereta saja. Lepas beli kereta kan nak beli aksesoris lah, lepas beli aksesoris kan nak servis lah, dah jadi permintaan untuk keperluan-keperluan kereta, minyak juga meningkat. Satu yang perlu kerajaan fikirkan lah. Dan saya harap ini semua akan berlaku supaya kita dapat melihat industri kereta kita kembali dengan secara kuat lah, dan mungkin dapat offer baik-baik kan, dapat diskaun bagus-bagusnya, kita boleh merasa kereta bagus dalam masa dekat. Okay, Malu Malaysia, Malu yang Prima. Kita jumpa lagi, InsyaAllah.